Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, dan pada hari ini perbincangan kita mengkhusus kepada tajuk bab yang pertama. Tajuk pertama dalam mata pelajaran tingkatan 5 iaitu tajuk perspektif. Tajuk perspektif. Dan pada hari ini kita akan membincangkan tajuk perspektif satu titik. Sebagaimana contoh soalan yang telah tertera di papan putih. Jadi kita akan cuba selesaikan soalan ini perspektif satu titik, dan kita akan lihat bagaimanakah langkah kerja yang patut kita buat untuk menyelesaikan soalan perspektif satu titik. Jadi soalan perspektif satu titik ini agak mudah berbanding soalan peperiksaan SPM yang sebenar. Namun begitu, konsep yang kita perlu tahu dalam perspektif satu titik ini dan kaedah cara untuk penyelesaian dia step by step itu lebih penting, kerana pemahaman asas yang kuat dapat membantu awak untuk menyelesaikan soalan-soalan yang rumit. Jadi untuk perbincangan kali ini, biasanya untuk perbincangan kali ini saya akan tunjukkan soalan. Biasanya dalam soalan perspektif satu titik, pelajar-pelajar tidak diberi pandangan bantuan. Pandangan bantuan atau lukisan isometrik yang menggambarkan keseluruhan objek. Tidak ada pandangan bantuan. Yang diberi cuma pandangan atas. Kita tahu bahawa ini adalah pandangan pelan atau pandangan atas. Kemudian pandangan hadapan kepada objek. Dan juga pandangan sisi, bermakna pandangan sisi dari arah sisi melihat objek. Jadi ketiga-tiga pandangan ini diberi dan pelajar kena selesaikannya. Jadi untuk menyelesaikan soalan yang ini, dia lebih kuranglah penyelesaian dia dengan soalan isometrik. Cuma dalam penyelesaian perspektif satu titik, pada bahagian kedalaman kita akan menumpu kepada satu titik yang dinamakan titik lenyap. Baik, di sini saya ulang balik. Di sini kita ada satah gambar, garis ufuk, diberi titik stesen. Titik stesen merupakan titik penglihatan mata pelukis. Titik penglihatan mata pelukis dan garis bumi. Jadi dalam penyelesaian dia, pertama sekali kita ulang balik ya. Kita mesti cari titik lenyap. Nombor satu kita kena cari apa? Cari titik lenyap. Senang saja cari titik lenyap. Kita tarik titik stesen straight naik ke atas, yang mana bersentuh dengan garis ufuk. Disitulah titik lenyap. Adanya titik lenyap. Kita tulis TL atau titik lenyap. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua, kita mesti dapatkan pandangan hadapan dahulu. Pandangan hadapan yang mana titiknya, garisnya adalah titik original. Saya sebut titik original. Pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan, titik original. Apa maksud titik original? Titik original kita cari butiran. Dapatkan butiran pandangan hadapan. Butiran pandangan hadapan yang mana titik tersebut adalah titik original. Butiran tersebut butiran original. Maksud butiran original ialah titik tersebut berada di atas satah gambar. Jadi bila berada di atas satah gambar, maknanya titik tersebut kita ambil ketinggian sebenar. Butiran tersebut dengan ketinggian sebenar. Ini pada pandangan hadapan dan sisi kita ada ketinggian. Jadi kalau pandangan hadapan, butiran yang nak kita lukis ialah dia bentuk ni. Segitiga. Sebab kita mula daripada tapak. Sebagaimana kita melukis isometrik, kita mula daripada tapak. Butiran yang pertama, permukaan yang pertama kita cari. Bila kita pandang daripada pelan atas, permukaan satu ini berada betul-betul di tepi dinding. Bermakna permukaan satu, nombor satu kita tepek sedikit, letak sedikit terus dengan bentuk yang sama, ketinggian yang sama. Apatah lagi titik-titik tersebut berada di satah gambar, bermakna ketinggian sebenar, aras sebenar. Okey, kaedah cara melukis kita tandakan
Kita tandakan dia ini titik A, B dan C untuk membina segitiga. Okey. Pada pandangan pelan, ini titik A awak. Dari pandangan hadapan titik A daripada tepi belah sana B dan di atas A kita ada C. Di atas A kita ada C. Baik, macam mana kita nak cari? Kita bawa turun. Kita tarik aras. Okey, ini aras dia. Dan kita bawa turun. Okey, kita dah dapat apa? Bawa turun atas ketinggian A, kita dapat A. Kemudian bawa turun B pada ketinggian B, aras B, B. Itulah titik B. Terus tanda A, B. Begitu juga bagi C. C dapat ketinggian, terus dapat C. Jadi sebagaimana dia bersambung, kita pun sambungkan butiran kita. Objekkan dia. Okey, selesai. Satu. Jadi di sini kita dah selesaikan bahagian permukaan satu. Seterusnya kita sambung lukisan kita. Kita cari pula butiran pada pandangan sisi. Kita step mula daripada bawah ya. Lukisan yang baik kita mula lukisan kita daripada bawah. Jadi bila mula daripada bawah, kita tengok pada pandangan sisi apa butiran yang ada. Pada pandangan sisi kita ada dua butiran yang sentuh lantai bawah, garis bumi yang bersentuh, iaitu permukaan 2 dan permukaan 3. Jadi dalam kes di sini, permukaan bila kita pandang daripada sisi, permukaan 2 dan 3, permukaan yang betul-betul wujud, kita tepek sebiji. Bila kat sini tegak, kita tahu bahawa permukaan 2 ini daripada sini merupakan permukaan yang betul-betul kita kena lekat di sini sebiji. Okey? Jadi titik-titik kita kena cari dan kita kena pindahkan kedudukan. B di sini, dan bila pandang dari sisi B juga mewakili titik di sini. Okey, kita dah ada titik C, kita sambung di sana. Bahagian bawah bagi B di hujung iaitu titik D. So kita ada B, kita ada D di hujung sana. Jadi pada pandangan sisi ini mata awak melihat pandangan sisi yang mana hasil gambar rajah dia di sini. D lokasinya di belakang. Tetapi kedudukannya di bawah sekali. D di belakang sana, kedudukan dia di bawah sekali. Itu D. Baik. Seterusnya kita lihat daripada D, E. Kita cuba lihat cari tiga titik ini nak lihat kaedah. E duduk di atas D. Duduk di atas D pada pandangan sisi. E duduk di atas D bermakna bila pandang dari pelan, mata awak bila pandang dari pelan dapat lukisan pelan pandangan atas, ni mata awak. Jadi awak nampak bahawa D dan E berada pada satu titik. Bermakna D dan E berada pada satu titik. Bezanya D ada di bawah dan E ada di atas. Okey? Kemudian apa yang kita buat? Kita kena selesaikan mencari titik D dan E. Cari titik D dulu untuk menyelesaikan pada pandangan sisi. Kita nak lengkapkan butiran kita satu persatu. Baik. Perhatikan titik D awak, dia tak sentuh satang gambar, duduk di belakang. Bila dia tak sentuh satang gambar, duduk di belakang, bermakna titik D ni, ialah titik yang perlu ada perspektif. Apa makna perspektif? Kita tak boleh ambil turun, kita ambil ketinggian sebenar, tak boleh. Bermakna titik D awak bukan berada pada ketinggian sebenar dari mata pelukis. Mata pelukis ni, TS, titik session, telah berada di belakang. Dalam realiti sebenar, perspektif, mata pelukis kita nampak betul-betul depan. Tetapi satu tinggi yang sama, kalau jauh daripada mata pelukis, contoh macam pen, kita nampak tinggi dia. Kalau pen yang sama duduk jauh daripada mata saya di belakang, kita akan lihat pen ini, pada pandangan mata saya sekarang, adalah lebih pendek berbanding, lebih rendah berbanding yang di depan. Jadi begitulah. Kedudukan D bermakna nampak jauh, jadi dia perlu perspektif. Bila perspektif, prinsip dia kena bawah daripada tarik titik tengah, daripada atas kena tarik titik station. Kita lihat macam mana Okey. B nak dapat titik D, di belakang, kita perlu tarik daripada B aras yang bawah, kita pergi ke titik lenyap. Dalam perjalanan B ke titik lenyap,
B ke titik lenyap, bermakna di sini dalam perjalanan pergi titik lenyap daripada B, dia akan lalu titik D. B pergi titik lenyap, dia lalu titik D. B pergi titik lenyap, dia akan lalu D. So D ada di sini. Mana D awak? Kena bawa turun daripada atas. Sebab apa? Dia perspektif. Bila nak bawa turun dari atas, kita perlu pergi dia ke titik station. Pergi titik station. Bila sentuh satu gambar, ni kaedah. Bila sentuh satu gambar, berhenti dan bawa turun. Okey, bersilang dengan titik B pergi titik lenyap, bersilang dengan garisan tersebut. Dan daripada D pergi ke titik station, bila bersilang, inilah titik D awak. Persilangan ini adalah persilangan yang mana menghasilkan titik D. Okey, kemudian apa kita buat? Kita gariskan butiran. Begitu juga, kita nak cari titik E. E lokasi yang sama dengan D daripada pelan. Tetapi macam mana kita nak cari? Pasal dia tak sentuh satu gambar. Jadi dia bukan tinggi original, dia ialah tinggi perspektif. Tinggi yang perlu kita tarik ke titik lenyap daripada atas turun ke titik station. Bila tak sentuh satu gambar, mana-mana titik daripada bawah mesti pergi titik lenyap, daripada atas pergi titik station. Okey, kita cari D, E, cari E awak. E lokasinya di sini, bawa turun. Kita kena cari titik original dulu. Original dia bermakna di sini kedudukan D awak, E. Di sini kedudukan E awak. Jadi awak tarik. Okey, ini titik original dia. Tapi bukan inilah titik E, bukan. So daripada titik depan kita kena pergi titik lenyap. Dalam perjalanan dia ada titik E. Sebab ini adalah tinggi original kedudukan bagi nak dapatkan titik E. Terus tarik dia ke bawah, tarik aras. Itu prinsip. Kemudian kita akan pergi mana? Pergi titik lenyap. Daripada atas turun pergi titik station macam biasa, sentuh satu gambar, berhenti, turun bawah. Persilangan itu ialah titik E awak. Lalu kita sambung. Kita dapat. Jadi dalam perjalanan kita, daripada titik original yang menentukan aras kedudukan E nak pergi titik lenyap, di situ tengah-tengah ada E. Jadi kita dapat E bila kita tarik daripada atas. Begitu juga bila kita nak cari titik seterusnya, EF. F sama aras dengan E. Tetapi pada pandangan pelan, daripada atas, F kita ada satu tiang, dua tiang, tiga tiang. Satu tiang, dua tiang, tiga tiang. Satu tiang, dua tiang, tiga tiang. F duduk tengah-tengah. Jadi di sini adalah lokasi F awak. Jadi di sini adalah lokasi F awak. Lalu macam mana nak dapat titik F pada pandangan perspektif? F tak sentuh satu gambar, bermakna titik ini perlu diperspektifkan. Macam mana nak perspektif? Cari ketinggian sebenar di depan, tarik titik lenyap daripada atas, turun titik station, sentuh satu gambar, berhenti turun, bersilang, itulah F. Okey, kita pergi tengok F. Bawa turun, terus bawa turun, kita nak cari titik original dia. Cari titik original dia. Ketinggian F juga di sini sama dengan E. Okey, F turun. Okey, kita dapat. Di sini ialah persilangan. Ini titik original bagi F, tapi bukan titik F. Bukan titik F. So daripada sini kita akan pergi tarik titik lenyap. Daripada atas titik F kita pergi titik station. Sama macam E tadi. Pergi titik station, patutnya pergi titik station tak payah okeylah. Kita tahu kita pergi titik station, sentuh satu gambar, berhenti, bawa turun. Bila bawa turun, itulah F awak. Bersilang dengan daripada garisan original bagi F, kita nak pergi titik lenyap. Okey. Jadi di sini kita ada butiran F. Lihat gambar rajah, EF bersambung, kita pun sambung. EF bersambung, kita pun bersambung. Dan seterusnya kita turun bawah balik, kita nak dapat lepas F, kita ambil G. Okey, kita nak ambil titik G. Pertama sekali, mesti tahu lokasi kedudukan G pada pandangan pelan. Tengok daripada atas, tiang satu tiang, tiang dua, tiang tiga, tiang satu, tiang dua, tiang tiga. Bermakna F duduk kat tiang, G duduk tiang dua. G duduk dekat tiang 2. Tiang 1, tiang 2, tiang 3, G duduk tiang 2. 1, 2, G duduk di sini. Tiang 2. G juga duduk di lokasi F pada pandangan pelan. Okey. Bila kita turun bawah, aras G ialah bawah daripada aras F. Itu beza F dengan G. Walaupun kedudukan titik di sini adalah sama. So, bila G tak sentuh satu gambar, lokasi G di sini tak sentuh satu gambar, dia perspektif.
maka kita perlu lukis perspektif dia. Macam mana nak lukis? Nak dapatkan titik sebenar bagi G, kita bawa turun garis G ke bawah, kita nak cari titik original. Kita nak cari titik original bagi G. Bukan titik G, original. Kedudukan G, original G turun bawah. Mana aras G? Di sini aras G. Tengah-tengah. Okey, bersilang. So, ini adalah titik original bagi G. Bukan titik G. Daripada sini kita perlu, pasal G perspektif, tak sentuh satu gambar. Jadi G, original G kena tarik ke titik minyak macam biasa. Dan daripada atas, kena turun titik station. Okey, garisan tu dah ada. Sentuh satu gambar, bawa turun. So, kita panjangkan saja garisan tadi. Persilangan daripada original G yang berada di hadapan tarik titik minyak dengan daripada atas titik G, kita dapat lokasi G. Okey, awak nampak EFG sambung, DE sambung, FG sambung, hitamkan atau objekkan G. G balik ke B. So G balik ke B. Okey. Jadi kita telah lengkapkan dua sisi. Satu, dua bagi pandangan hadapan. Jadi kita akan teruskan lagi untuk garisan seterusnya. Dan awak boleh cuba untuk garisan titik yang atas. Walau bagaimanapun, awak boleh tengok klip saya seterusnya untuk menyelesaikan lukisan yang ini. Okey, kita berhenti setakat ini dulu untuk klip yang pertama. Sekian, Assalamualaikum.